Laut. Yang membezakannya dengan makanan hanyalah huruf T. Seperti mana lauk, laut juga punya pelbagai rempah dan berisi gabungan ratus ribuan kisah misteri yang menyumbang kepada jutaan gagasan spekulasi hanya untuk mencari logik akal dan menguji keteguhan iman manusia. Justeru tak semua kisah misterinya kita kisahkan. Berikut merupakan kisah misteri lautan yang patut kita kisahkan. Anomali Baltik, The Baltic Sea Anomaly. Pada tahun 2011, sekumpulan penyelam mencari dan menyelamat harta karun di lautan Baltik terakam imej sonar suatu objek misteri yang seterusnya mengelirukan satu dunia. Anomali sepanjang 70 meter itu terletak 300 kaki di bawah permukaan laut. Objek yang dijumpai, menurut penyelam, menyerupai cendawan besar. Pangkalnya adalah kira-kira 8 meter tinggi dari dasar laut hingga kepala cendawan dan penutup sekitar 4 meter tebal. Permukaannya seakan dinding bersudut rata dan terdapat satu barisan koridor kekal, mempunyai tangga dan laluan pejalan kaki. Ada yang mendakwa bahawa anomali Baltik seperti diketahui umum kini, The Baltic Sea Anomaly, adalah UFO kerana bentuknya mirip Millennium Falcon dalam filem Star Wars yang mendorong spekulasi itu. Beberapa ekspedisi yang dilakukan terhadap anomali itu membantu penyelidik berpeluang memecahkan zarahnya bagi kajian makmal yang lebih terperinci. Kesan pembakaran ditemui pada spesimen, seperti mana aktiviti enjin dan mendapan exhaust pada kenderaan moden. Pelbagai pendapat oleh para saintis menimbulkan kontroversi. UFO, senjata rahsia Nazi, asteroid dan bermacam lagi. Malah ada juga mengatakan anomali tersebut adalah peninggalan kota yang hilang. Profesor Geologi Burchard Volker mendakwa bahawa anomali tersebut merupakan kesan dari aktiviti geologi kerana sampel spesimen yang diperoleh dari pasukan ekspedisi hanyalah basalt biasa yang terkumpul di situ akibat pencairan glasier. Ketika para saintis melihat lebih jauh tentang anomali, mereka sampai pada kesimpulan bahawa anomali Baltik sebenarnya sisa glasier skala besar akibat daripada pencairan glasier bawah laut yang mengukir sebahagian besar lembah laut Baltik. The Blue. Kedengaran seperti watak utama raksasa filem seram. The Blue sebenarnya merupakan bunyian bawah laut dengan frekuensi ultra rendah dan amplitude tinggi. Dikesan oleh Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Nasional Amerika Syarikat dengan sebutan sebenarnya US National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA pada tahun 1997. Bunyian itu kedengaran kuat dan keras, belum pernah terjadi sebelumnya dan menyeramkan. Beberapa kajian bagi mengelaskan bunyian tersebut menunjukkan hasil yang variasi, sama ada terdapat latihan ketenteraan rahsia bawah laut, ikan paus, sotong gergasi atau makhluk laut yang sama sekali tidak pernah diketahui. Namun, nampaknya glasier sekali lagi menjadi pesalahnya, di mana sebilangan besar ais beramai-ramai sedang memecahkan glasier. Crop circles dasar laut, underwater crop circles. Crop circles atau bulatan tanaman pernah menjadi popular apabila M. Night Shyamalan mengabdikan subjek tersebut dalam filem Signs tahun 2002. Fenomena aneh ini bukan sahaja berlaku di daratan, malah di lautan juga. Berukuran hingga 6 meter dan kadangkala dihiasi dengan kerang dan serpihan karang. Lingkaran artistik ini ditemui di dasar laut berhampiran selatan Jepun pada tahun 1995 dan kekal menjadi misteri selama 16 tahun.
Artistiknya sama seperti bulatan tanaman di darat, dan penjelasan terbaik untuk fenomena aneh ini ialah meletakkan tuduhan pada makhluk asing. Ya, makhluk asing yang harus dipertanggungjawabkan. Makhluk asing bukan sahaja menjarah muka bumi, malah tumit bumi juga dirangkulnya. Nak bawas mungat rabin surah ngai ngisa ulham. Pada tahun 2011, para penyelidik mendapati bahawa ia rupanya kerja seni ikan pufferfish jantan dengan panjang hanya 5 inci yang membinanya. Setelah dikaji, ikan pufferfish menghabiskan masa berhari-hari berenang keluar masuk di kawasan lingkaran menggunakan sirip mereka untuk menggali pasir. Untuk apa semua usaha itu? Untuk memikat jodoh. Kota Atlantis, Jepun. The Atlantis of Japan. Beberapa tahun sebelum penemuan lingkaran berhias yang penuh tanda tanya di dasar lautnya, lautan di selatan Jepun juga mempunyai misteri yang menimbulkan pelbagai spekulasi. Mitos kota Atlantis oleh Plato telah menginspirasikan sejumlah kisah mengenai peradaban yang hilang di bawah laut. Salah satu yang paling baru dan paling menarik didorong oleh penemuan fenomena monumen Yonaguni yang luar biasa pada tahun 1986 oleh penyelam tempatan Jepun. Monumen batu pasir mempunyai bentuk simetri yang mengagumkan, termasuk yang kelihatan seperti tangga. Berukuran 100 meter panjang, lebih kurang 60 meter lebar dan dalam 25 meter tinggi. Beberapa individu, termasuk ahli akademik, menyimpulkan bahawa struktur tersebut merupakan buatan manusia. Seandainya ia adalah monumen, mungkin adanya peradaban sejak 10,000 tahun lepas. Teori peninggalan monumen ini dikaji oleh Profesor Masaki Kimura dari University of Ryukyu. Beliau mengatakan lanskap itu sepatutnya adalah jalan, binaan batu, lorong batu, longkang, gabungan megalit iaitu batuan besar yang membentuk monumen prasejarah, lubang-lubang yang dibina, pit hole, dalam barisan berselang 20 hingga 30 cm. Kemudian dikelilingi dengan permukaan dinding pada bahagian kiri dan kanan. Namun, sebilangan pakar lain membuat perbandingan antara rupa struktur lanskap monumen dan formasi daratan berdekatan menunjukkan hasil yang sama. Profesor Sains Semula Jadi dari University Boston, Robert Schwartz, melampirkan bahawa lanskap batu pasir itu sebenarnya pecah dan meretak secara rapi, lurus yang menghasilkan ilusi pembinaan yang disengajakan. Sebuah monumen. Walaupun begitu, masih lagi ada debat akademik kerana ada percanggahan pendapat antara pakar. Pakar-pakar lain berpendapat monumen yang terbentuk itu adalah semula jadi dan bukannya dibuat-buat. Saya Mr. Misteri mengundurkan diri.